Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri menyebut Naim, nikmat dari Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Kita alu-alukan juga yang berusaha Puan Rosniati binti Mansur, pengerusi Gemah Nur Iman bersama barisan pengurusan GNI. Yang kami hormati dan kasihi para tetamu Allah yang masih dipilih dan dijemput Allah menghadiri Majlis Taman Syurga Kuliah Isyak Anjuran Gemah Nur Iman ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnianya, dan dengan izin Allah dan atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala juga kita masih berkumpul dalam Taman Syurga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim untuk mempelajari kitab kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, iaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW dalam mengenal lagi secara lebih dekat, mendengarkan semua mengenai dengan kitab kesempurnaan Rasulullah SAW. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan kuliah dan memimpin bacaan umul kitab untuk memberkati majlis. Tafadhal masykurah kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. Terima kasih Bonda Hasanah Hassan, Bonda Puan Rosniati Mansur, Bonda Roha Salim, Bonda Pangeran Mariam, serta bonda-bonda, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang dan semua sekali yang turut serta dalam program kita pada malam ini. Saya mendoakan semuanya sihat walafiat dalam jagaan Allah, dalam peliharaan Allah, dalam keridaan Allah, dalam rahmatnya, dalam keselamatannya, dalam penjagaannya. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia hingga ke syurga kelak, insya-Allah. So malam ni kita tajuk apa ya? Muka surat berapa ya? Ustaz, bab 48, muka surat 278, hadis 352. Tu kira abang kata pandai lah tu. Extend sikit. Muka surat apa? 278. Okey, dah depan hadis 352. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beralamin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Iaitu pada hadis yang ke-352. Hadis 352. Mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Jami' ibn Umair bin Abdurrahman Ijliyun. Amba'ana rajulun min Bani Tamim min waladin Abi Halah zawji Khadijah wa yukna Aba Abdillah an ibni li Abi Halah anil Hasan bin Ali qala al-Husain sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'ih
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه رجيه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من سلاسل المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجاء ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديثهم أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa faham? Okey, jom kita tengok apa maksudnya. Daripada Sufyan bin Waqi', daripada Hadatsana Jumi' bin Umair bin Abdul Rahman Al-Ijli. Amba'ana, seorang daripada Bani Tamim, daripada keturunan Abi Halah, bekas suami Sayyidatina Khadijah. Nah, keturunan Abi Halah. Abi Halah ni, siapa Abi Halah? Abi Halah ni, Halah tu siapa? Halah tu siapa? Halah tu kakak kepada Siti Khadijah. Halah tu siapa? Kakak kepada Siti Khadijah. Keturunan Abi Halah bekas suami Khadijah. Orang itu digelar Abi Abdillah ibnu Abi Halah. Abi Halah daripada Sayyidina Hasan bin Ali berkata Sayyidina Husain, aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang duduk bersamanya, iaitu para sahabat. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermanis wajah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermanis wajah, muka dia ceria, tak ada masam-masam, tak ada merajuk-merajuk. Jadi maknanya Nabi SAW itu muka dia manis. Manis muka dia, good looking. Muka dia senyum seindah surya. Itu wajah dia. Wajahnya berseri-seri. Tak pernah masam muka, tak pernah merajuk, tak pernah buat-buat muka, tak pernah tarik muka, tak pernah berpaling muka, tak pernah. Tak pernah bermuka-muka. Macam tu. Jadi Nabi SAW senantiasa manis wajahnya. Manis wajahmu. Manis wajah dia. Kemudian, dalam manis wajah, berakhlak baik pula. Akhlak pun baik. Akhlak dia bukan baik saja, tinggi, paling tinggi di kalangan manusia di dunia. Allah sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada engkau ada ketinggian akhlak yang paling agung. Siapa dia tu engkau tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah bahkan berakhlak baik, lembut dan tenang. Lembut dan tenang. Wajahnya lembut dan tenang. Orang tengok tenang hati. Dah wajahnya lembut, tenang pula, manis pula, akhlak baik. Masya Allah, package. Package wajah dia. Kemudian, tidak garang dan kasar. Garang pun tak, kasar pun tak.
Kita garang, kasar pula tu. Dah lawan antara, kasar pula kan. Jadi Nabi SAW bukan macam tu. Dia baik. Tidak bersuara keras dan bercakap dengan perkataan yang kotor. Dia tak cakap benda-benda yang kotor. Dia cakap benda-benda yang baik. Sebab tu mana ada hadis yang cakap kotor. Semua hadis cakap baik. Maknanya Nabi bercakap itu, semua yang Nabi bercakap itu semuanya hadis. Semua yang Nabi bercakap, semua hadis. Sebab apa kita kata macam tu? Disebut di dalam ilmu mustalahil hadis, dia kata apa? Kullu ma ja'anin Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn. Semuanya itu hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Percakapan hadis, perbuatan yang ditunjuk oleh Nabi itu hadis, penyaksian Nabi terhadap sahabat-sahabat Nabi punya perilaku hadis. Jadi maknanya tiga-tiga ilmu itu adalah cabang-cabang hadis. Hadis dari sudut percakapan, hadis dari sudut perbuatan, hadis dari sudut penyaksian, semua itu hadis. Okay? Kemudian tidak bersuara keras dan bercakap dengan perkataan yang kotor, tidak mengaibkan dan tidak mempersulitkan, tidak bersuka debat, tak suka berdebat. Kita kalau pandai sikit berdebat, kau panggil dia berdebat dengan aku, wah hebat dia. Kau panggil dia, kita lawan dengan hujah dia. Hujah dia tu palsu, hujah aku betul. Aku lebih hebat daripada dia. Oh hebat. Kerja nak ajak berdebat dia, tak habis-habis. Sikit-sikit ajak berdebat, sikit-sikit ajak berdebat. Untuk apa ajak berdebat? Nak tengok kata dia kemah tu. Tak payahlah nak berdebat-debat. Buang masa je debat-debat. Okay? Jangan macam tu. Mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi tanpa mencelanya. Tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda. Tidak juga menolaknya, tidak menolak permintaan seseorang. Nabi tak akan tolak permintaan seseorang. Orang semawa, dia tak tolak. Okay? Nabi tak tolak. Kemudian baginda Nabi meninggalkan untuk baginda Nabi 3 perkara. Perbalahan. Nabi tinggal perbalahan. Nabi takkan buat perbalahan. Tidak buat kesombongan. Tak sombong. Nabi tak sombong. Dan yang ketiga, dan sesuatu yang tidak perlu. Nabi tidak akan buat sesuatu benda yang tidak perlu. Contohnya apa? Time rehat. Time rehat. Tiba-tiba ada orang datang rumah kita, dia kata, jom kita pergi tengok wayang. Perlu. Jom kita pergi tengok Star Wars. Jom kita pergi tengok apa dia? Air Force punya filem baru. Dia kata tak apa, kau pergi, aku tak larat. Aku ni baru balik daripada Sarawak. Contoh. Aku ni baru balik daripada Johor. Contoh. Sampai-sampai di rumah, ingat aku boleh rehat lah. Tiba-tiba ada kawan datang. Jom kita pergi tengok wayang. Manfaat kan benda tu? Benda tu bagus ke benda tu? Benda tu manfaat untuk kita sampai ke hari akhirat ataupun hanya sekadar di dunia saja. Bagus ke benda tu? Fikir-fikirkanlah. Jadi maknanya, cari apa yang menjadi keutamaan daripada keperluan. Cari benda-benda yang boleh mendatangkan keutamaan daripada keperluan. Perlu, makan perlu, betul. Makan perlu. Tetapi yang menjadi keutamaan, makan sikit untuk beribadah. Makan sikit supaya memadai. Kenyang kita itu, dah kenyang cukup lah. Tak payahlah tambah-tambah lagi. Tak payahlah duk polot-polot masuk lagi. Nak paksa-paksa nak bagi kenyang sangat-sangat. Tak perlu. Kan? Supaya kita itu ada ruang untuk pergerakan makanan kita di dalam perut kita. Kan ada 1/3. 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 nafas. Itu ketiga-tiga tu. Kena jaga tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi Nabi SAW 3 benda dia akan tolak. Dia tidak akan buat. Apa dia? Perbalahan, kesombongan dan sesuatu yang tidak perlu. Semuanya tidak dibuat. Okey, terus. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Baginda Nabi SAW tidak mencela seseorang, tidak mengaibkannya, tidak meminta untuk membuka aurat seseorang, tidak mencari aib seseorang. Untuk orang pula yang berada bersama dengan Nabi SAW, 3 benda Nabi akan tinggalkannya. Apa dia? Nabi tidak akan buat. Iaitu baginda Nabi tidak mencela seseorang. Nabi tak cela siapa-siapa. Nabi tak maki siapa-siapa. Nabi tak kutuk siapa-siapa. Kemudian, yang kedua apa? Yang kedua, tidak meminta untuk membuka aurat seseorang. Nabi tidak membuka aurat, tidak mencari aib seseorang.
Yang ketiga, tidak mengaibkannya. Nabi tidak mengaibkan orang. Itu perangai Nabi SAW. Tidak bercakap melainkan mengharapkan ganjaran pahala. Tidak bercakap yang sia-sia. Apabila baginda Nabi SAW bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk seolah-olah burung hinggap di atas kepala-kepala mereka. Apabila baginda Nabi SAW senyap, barulah mereka bercakap. Kalau Nabi bercakap, semua diam. Bila Nabi diam, baru mereka bercakap. Macam tu. Kita macam mana? Orang bercakap, kita bercakap. Orang diam, kita bercakap. Time bila kita diam? Itu bimbang. Time bila diam? Time makan diam. Maka diam. Makan. Dia jadi macam burung. Tidur. Diam. Bagi makan. Diam. Burung merpati dekat Mekah, dekat dengan Masjidil Haram. Kita tengok balik makanan. Diam. Jadi diam. Dapat makan diam, dapat tidur diam. Bangun pada tidur bising dah. Lepas kenyang bising lagi. Itu kita lah. Itu manusia lah. Bukan kita dalam ni, manusia. Okey. Kemudian mereka tidak pernah membantah hadis baginda. Sesiapa yang bercakap dengan baginda, mereka akan senyap mendengarkan sehingga selesai. Mereka yang bercakap dengan baginda Nabi SAW adalah orang yang terdahulu mendahulukan sesiapa yang terdahulu. Baginda Nabi akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Jadi maknanya, Nabi ni dia suka ambil hati orang. Orang gelak, dia gelak juga. Kita orang gelak, kita tak gelak. Kita kata, apalah yang tu tak lawak pun kau nak gelak. Nabi SAW, dia dengar orang gelak, dia pun gelak. Bila orang takjub, dia pun takjub. Itu Nabi SAW. Dia suka ambil perhatian orang dan dia besar hati punya orang. Besar hati. Suka menghargai orang. Masya-Allah. Kan? Tu orang panggil apa dalam English apa dia? English orang panggil apa? Pleasant attitude. Appreciate. Masya-Allah. Appreciate. Satu lagi apa? Tadi pleasant apa? Okey, jadi maknanya itu perangai Nabi SAW. So kita selawatlah pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malu kita dengan perangai Rasulullah. Kan? Jauh beza kita dengan Rasulullah. Jauh sangat-sangat. Kan? Kita macam-macam perangai dia. Ya Allah. Kan? Allahu Akbar. Mereka bercakap dengan baginda adalah orang yang terdahulu mendahulukan siapa yang terdahulu. Baginda akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Bersabar berhadapan dengan orang yang asing terhadap perkataan mereka yang kasar dan segala permasalahan mereka, sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengharapkan kedatangan orang asing supaya mereka mendapat manfaat daripada permintaan atau pertanyaannya. Baginda Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat seseorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Nabi kata ada orang berhajat, bantu. Siapa berhajat kepada kita untuk minta bantuan, bantu dia. Jangan diam. Jangan biarkan. Okey. Baginda Nabi SAW tidak menerima pujian kecuali yang memadai. Nabi tidak akan menerima pujian kecuali hanya ala kadar pujian kepada Rasulullah. Macam tu. Juga tidak memotong percakapan seseorang. Nabi tak pernah potong percakapan orang. Biar cakap habis, baru Nabi masuk. Nabi takkan potong percakapan orang. Itu akhlak Nabi SAW. Kemudian, maka baginda Nabi akan memotong percakapan itu dengan melarang atau dengan berdiri. Nabi kalau nak potong pun, kalau benda-benda yang tak sepatutnya dia cakap juga. Tapi cara Nabi potong percakapan orang macam mana? Nabi melarang dia buat kejahatan dalam percakapan, ataupun Nabi berdiri sebagai protes atas apa yang dia bercakap sedemikian. Macam tu Jadi maknanya itu perangai Nabi SAW. Terus hadis yang ke-353, panjang hadis ni. Hebat sahabat Nabi. Dia boleh salin, dia boleh catat, dia boleh ingat apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Terus hadis yang ke-353, baca terus
berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, tidak pernah baginda Nabi SAW apabila diminta sesuatu lalu, baginda mengatakan tidak. Minta apa ni? Apabila diminta sesuatu, baginda Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak. Jadi maknanya, kalau orang pergi minta kat Rasulullah, semua ya, ya. Ada. Tak pernah Nabi kata, tak ada. Kita, orang minta pinjam duit, tak ada. Besok, tak ada. Dapat gaji, tak ada. Semua tak ada. Masya Allah. Pinjam motor, tak boleh. Pinjam kereta, lagi tak boleh. Banyak semua tak boleh. Daripada boleh, daripada ada. Jadi kita. Okay. Terus. Hadis 354. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikh fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Quran fa idza laqihu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Masya-Allah, hebat. Apa maksud tu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah dalam kebaikan. Nabi ajwadun nas. Ajwadan nas bil khair. Orang yang paling terbaik, orang yang paling marvelous, orang yang paling perfected. Betul lah bahasa. Perfected. Sebut je lah betul tak betul. Orang yang paling perfect di dalam bersedekah. Buat baik yang paling terbaik siapa? Rasulullah. Tak ada orang lain boleh challenge dia. Jangan kita kata kita boleh challenge tak? Tak boleh challenge. Walaupun kita sembahyang tahajud 6 rakaat, 8 rakaat. Tetapi Rasulullah, kita tak boleh challenge dia. Tak boleh challenge. Baginda Nabi lebih pemurah lebih-lebih lagi apabila berada dalam bulan Ramadan. Berterusan sifat pemurah baginda sehingga akhir bulan Ramadan. Kemudian baginda Nabi didatangi Sayyidina Jibril membentangkan iaitu membacakan Al-Quran kepada baginda. Apabila Sayyidina Jibril telah menemui baginda Rasulullah SAW menjadi orang yang paling pemurah dalam kebaikan melebihi daripada tiupan angin yang kencang. Maknanya kalau dia buat baik ni laju. Dia tak ada lambat-lambat. Tak ada lembab. Laju buat baik. Rajin buat baik. Pantang ada tawaran buat baik, dia buat baik. Orang berebut nak bagi salam ke Rasulullah pun, Rasulullah dulu. Tak sempat sahabat Nabi menyorot tepi pokok. Kononnya nak bagi salam terlebih dahulu. Jengoi dah, muncul dah depan Rasulullah. Rasulullah, Assalamualaikum. Dia tak sempat bagi salam. Macam tu. Kita macam mana kita? Kita dekat masjid ni. Ni cerita masjid. Kita kat masjid, di masjid ada soft. Kita duduk soft kedua, tiba-tiba soft pertama tu kosong. Agak-agak kita nak pergi ke ataupun kita nak semawa kepada orang sebelah kita. Selalunya apa? Selalunya kita semawa. Sila. Baik sangat. Nabi kata, kalaulah kamu tahu pahala orang yang sembahyang di soft pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk berada di soft yang pertama. Tiba-tiba di Malaysia, tiba-tiba di Nusantara, di Brunei ke, di Sydney ke, di mana sekalipun, tiba-tiba mai ke rakyat Nusantara ni, bila kita berada di soft kedua, tiba-tiba soft pertama kosong, kita suruh orang sebelah yang pergi. Kita tak pergi sebab kita tahu kelebihan soft kedua. Kita lebih suka kelebihan soft kedua. Kita tak tahu pun kelebihan soft pertama. Allahu Akbar. Tu orang kita, orang Nusantara. Kesian tengok. Sila. Dia sila je tak habis. Astaghfirullahaladzim. Sila. Ya Allah. Ya'fus salam. Nama dia. Kan? Ya'fus salam. Kalau perempuan ada soal belakang sekali. Betul? Kalau orang perempuan dia suka macam mana? Orang perempuan macam mana? Panggil orang perempuan. Tak nak gerak ke depan. Orang perempuan kan. Orang perempuan dia jaga apa? Dia jaga kekembangan telekung dia. Allah. Jaga tu. Orang perempuan suka soft tengah. Nampak? Dan juga dia nak sujud tu kalau boleh nak bagi kembang. Dia nak bagi kembang dia punya telekung tu. Bintang-bintang telekung Siti Khadijah. Bintang-bintang kain sejadah Nia Lofa. Konon
Macam tu. Orang perempuan dia suka duduk seluar depan kan. Macam tu. Satu lagi yang duduk seluar depan tu dia suka mengintai. Dia suka mengintai. Mengintai. Kan lansir depan dia tu kan. Lansir depan tu kan lubang-lubang. Allahu Akbar. Siapa imam? Siapa imam? Imam ni sedap. Aduh. Nakai lah ya Allah. Apa makcik macam tu makcik? Ya Allah. Kalau imam tu tak sedap, Allahu Akbar. Tak sedap tak sedap. Tak sedap. Dia siap boleh kata tak sedap. La ilaha illallah. Makcik-makcik, jangan macam tu makcik-makcik ya. Ya Allah. Janganlah macam tu makcik. Semayang betul-betul. Aduh, ya Allah. Setengah tu, dia bawa beg dah. Beg. Galah. Masuk. Letak beg depan sekali. Allah. Akbar. Tengok beg dia. Sambil semayang tengok beg dia. Sambil dia memikirkan, cantik beg aku. Tiba-tiba kawan sebelah datang. Kawan sebelah datang pun bawa beg juga. Kawan sebelah tak beg sebelah beg dia. Dia pun tengok. Ui, beg dia lagi cantik, lagi mahal lah. Masya Allah. Beg dia ni lagi mahal daripada beg aku. Lalu terus kosong dia tu hilang. Tu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan ni selayaknya semayang di rumah je selamat. Tak payah dah susah-susah kau nak pergi semayang di masjid. Kemudian kau nak membeza-bezakan di antara beg kau dengan beg orang. Jangan. Tak apa-apalah ya Allah. Tu kira okey gitu. Mai pula yang jenis semayang pakai loceng kat kaki. Yang macam. Teng, 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 teng. Tok Imam pula kenal. Allah, bini aku. Bini dia main masjid. Bini dia main masjid. Bini dia pergi masjid. Teng, teng, teng. Mai pula dah. Dia ni kata tadi tak nak main. Mai pula. Yang tengok-tengok. Teng, teng. Oh, dia dah semayang. Dia dah berdiri kat situ. Tengah-tengah Tok Imam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Teng, 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 teng. Pergi mana pula tu bini aku tu? Janganlah macam tu. Ya Allah. So, janganlah macam tu. Afdal-afdalnya semayang di rumah je lah. Kalau dia punya karenah banyak sangat macam tu, dia punya songeng dia punya banyak macam tu, semayang di rumah je lah. Dengan wangi dia pergi masjid, wangi semerbak sampai ke depan Tok Imam boleh bau. Janganlah, tak payahlah. Kalau macam tu semayang di rumah. Ya Allah. Tu belum cerita dia pakai gelang mah banyak-banyak mana lagi. Belum cerita gitu. Kalau cerita yang tu lagi hebat. Perfume Raudhah, perfume Alfu Lailah, 1001 malam, semua ada kat dia. 1000 bunga, semua ada kat dia, hebat. Kan? Kemas dia. Ya ilah. Kalau kakak-kakak, ibu-ibu macam tu, semayang di rumah. Stay at home. Tak payah gimana. Duduk diam. Cerita je, taklah sampai macam tu kan. Cerita je. Situasi yang pernah kita tahu. Yang tak tahu tu, yang baik tu baik, yang tak baik tu tetap tidak baik. Ceritanya macam tu. Sekian dimaklumkan. Okey. Balik buku kita. Jadi maknanya baginda Nabi SAW, orang yang paling pemurah dalam kebaikan melebihi daripada tiupan angin yang kencang. Itu hebat ya. Kemudian kata Nabi SAW, hadis yang ke-337, karena Nabi SAW la yaddakhiru syai'an li ghadin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, baginda Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu makanan untuk esok. Nabi tak pernah simpan makanan untuk esok. Hari ini habis hari ini. Dah habis sudah. Tak tangguh dah sampai besok. Kita suka simpan makanan. Makan malam ni tak habis, esok boleh buat nasi goreng. La ilaha illallah. Nabi tak simpan makan. Habis hari ni habis. Maknanya apa tu? Nak cerita apa makcik? Nak cerita Nabi makan makanan yang berkualiti. Dia tak makan makanan yang masak pagi tadi untuk esok punya makan. Tak. Dia tak makan makanan esok untuk hari ni punya lebihan daripada makanan tengah hari tadi. Tak. Dia makan, masaklah itu, masak waktu tu, makan selepas tu. Makan immediately selepas masak. Cuba tengok ayat suruh kita makan yang berkualiti. Ya
ayyuhar rusul kulu thayyiba kulu mimma razaqnakum thayyiba wa'malu shalihan. Ya ayyuhar rusul kulu mimma razaqnakum thayyiba wa'malu shalihan. Kata Allah SWT, wahai Rasul, kau makan makanan yang berkualiti. Kualiti itu disuruh makan oleh Allah SWT. Jadi Nabi makan macam mana? Nabi tak simpan makanan dia yang hari ini punya, esok Nabi makan. Sama macam panggil saya. Saya pun tak suka makan. Yang hari ini, habis hari ini. Esok, no way. Aku takkan suka dah makan. Okay. Macam itulah itu ceritanya. Sekian dimaklumkan. Terus. Mana ni? Hadis yang ke-356. Cuba cepat sikit. Kita habiskan. Ni. Hadis yang ke-356. Bateri handphone dah nak habis. Alamak. Tak apa, Ustaz. Kita tengok. Ni ada 11%. Tak apalah. 100% lagi. Ustaz saya makanan tu apa-apa sayang katanya zaman lagi kena masak sikit-sikit. Masak sikit-sikit je, jangan masak macam-macam. Masak satu menu cukup, tak payah 5 sampai 5 menu masak. Ya Allah hebat. 5 macam, orang kata 5 muka. 5 mata dia masak. Sayur ada 2 jenis mata, ikan ada 2 mata. Ikan memang 2 mata. Kan? Dia masak ikan 2 jenis. Ikan apa? Ikan siakap, ikan senangim, ikan gelama. Tu. Ikan siakap, ikan senangim, ikan gelama. Masak weh. Ikan steam, Masya Allah. Tu tak kira lagi. Setiap ikan tu semua ada 3 rasa. Rasa tak sedap, rasa nak marah, rasa tak sabar. Macam tu. Kan? Itu. Jadi maknanya itu ikan. Tak payahlah banyak-banyak mata. Ikan, sayur, apa lagi? Ikan, sayur, buah. Cukup. Jadilah. Macam-macam dia masaknya, ya Allah. Kan? Ikan ada, daging ada, ayam ada. Ikan jos pun ada. Itu hebat. Mana ikan jos? Ya Allah, sabar je lah. Orang perempuan ni satu hal. Orang perempuan. Ni bukan cerita orang perempuan, isteri saya ke siapa, tak. Ni cerita orang lain. Saya selalu mengajar kursus kahwin. Bila mengajar kursus kahwin ni, saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang bakal nak jadi pengantin. Termasuk depan saya tu semua pengantin-pengantin, bakal-bakal pengantin. Saya kata, kakak-kakak, jangan lupa belajar masak. Jangan jadi penyegan, saya kata. Jangan jadi malas. Jangan jadi kerja nak makan, tak masak-masak. Kena belajar masak. Baik Ustaz. Semua dengar cakap Ustaz. Saya kata kat dia, saya ni 17 tahun dah kahwin. Pengalaman banyak. Kak lepas boleh lah cakap. Dalam ni tak boleh cakap. Dalam ni ramai lagi yang berpengalaman daripada saya. Okay. Jadi saya kata kat dia orang, saya pesan kat geng-geng lelaki. Bakal-bakal suami. Saya kata, abang-abang, ni abang-abang nak jadi suami ni. Nanti bila dah kahwin dengan isteri, abang-abang akan hadapi peristiwa eksperimentasi daripada masakan isteri abang-abang tu. Akan dia buat uji kaji terhadap apa yang dia masak. So abang-abang akan rasakan masakan mereka. Dia kata, Zul, macam mana tu Ustaz? Iyalah, dia orang baru belajar masak. Kemudian dia orang test makanan dia orang tak rasa. Dia orang suruh abang rasa. Bila abang rasa, dia orang tak makan. Dia orang kata, kita orang seronok tengok abang makan. Kita orang seronok tengok suami I makan. So you makanlah. Dia duduk dengar, dia duduk tengok. Suami pun makan. Bila suami makan, dia tanya pula dekat suami dia, sedap tak I masak? Agak-agak suami tu nak jawab apa? Sedap lah. Mana boleh kata tak sedap? Cari mampus kalau jawab tak sedap. Cari mulut tu muncung. Boleh gantung hanger. Jadi dia kata sedap lah. Saya kata kat geng-geng lelaki tu. Saya kata apa? Kata abang-abang, cakap sedap ni jangan lebih daripada 3. 3 je. Nak puji 3 je. Jangan lebih daripada 3. Kata apa? Sedap sayang abang masak. Pandai. Alhamdulillah, cukup. 3 cukup. Jangan lebih. Kalau kau lebih, kau puji dia masak, nanti apa yang akan berlaku?
dia akan masak benda yang sama. Tu dia cerita dia. Kalau hari ni dia masak asam podah apa? Asam podah ikan kembung. Besok asam pedas daging. Lusa asam pedas ayam. Tulat asam pedas itik. Macam-macam. Asam pedas apa? Macam semua asam pedas. Asam pedas ya. Sampai muka kau jadi pedas linggi. Dia kata. Juta semua kat gelak. Hehehe. Betul ke Ustaz? Betul. So jangan puji dia lebih-lebih. Puji 3 je. Kalau kau puji lebih daripada 3, kau kata apa? Pandai ayam abang masak. Sedapnya kalah kedai mak janda tu. Hebatnya ayam masak. Memang hebat lah. Memang terbaik lah. Kau tengok besok. Dia akan masak benda yang sama. Sekian dia maklumkan. Okey, minta maaf ya dengan marah saya ya. Saya hanya bercakap pengalaman saya bercerita di hadapan orang-orang yang bakal pengantin. Sekian dia maklumkan. Wallahu ta'ala alam. Saya terus. Mana ni? Mana jadi? Kan dia hilang dah. Hilang pula aku. Okey, terus. Hadis 356. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Meminta baginda Nabi memberinya sesuatu. Baginda Nabi bersabda, aku tidak mempunyai sesuatu, tetapi belilah secara hutang atas namaku. Bila datang kepada aku sesuatu, aku akan lansaikan hutang tersebut. Berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Tuhan telah memberikannya sesuatu, sedangkan Allah tidak membebankan Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan tidak mampu melakukannya. Baginda Nabi SAW tidak senang dengan perkataan Sayyidina Umar itu tadi. Kemudian seorang lelaki daripada Ansar berkata, ya Rasulullah, berinfaklah, janganlah Tuhan takut berkurang daripada pemilik arash. Lalu baginda Nabi SAW tersenyum dan melalui air muka baginda Nabi SAW ketahui bahawa di wajah baginda Nabi itu terselah kegembiraan kerana perkataan Al-Ansar tersebut. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, untuk inilah aku diperintahkan. Untuk apa? Untuk sedekah. Dapat semua dia sedekah. Dia seolah-olah macam tak takut miskin kalau dia sedekah. Itu Rasulullah SAW. Hadis yang ke-357. Daripada Afra' berkata, aku datangkan kepada baginda Nabi SAW dengan satu talam rutab dan sedikit zurab. Kemudian baginda Nabi SAW memberi sepenuh telapak tangannya perhiasan dan emas. Masya Allah. Kemudian hadis yang ke-358. Apa maksud zurab? Zurab tu ialah sejenis mentimun seperti temikai susu dan di atasnya terdapat bulu-bulu wan halus. Itu buah apa? Zurab. Buah apa macam tu? Dia macam timun. Telur asam macam... panggil Ustaz. Apa dia? Telur asam. Telur asam. Telur Dia asam. kecil, dia berbulu. Dia duduk bawah daun. Terung kan? Telur asam. Dia macam temikai dia kata. Oh, macam demikian pula. Macam temikai. Oh, Macam temikai susu. Macam labu pula. Macam labu. Jadi dia sebut di sini, katanya apa? Jadi baginda Nabi SAW memberikan sepenuh telapak tangannya perhiasan dan emas kepada orang yang memberikan kepadanya. Itu hebat tu. Hebat balasan. Kemudian hadis 358. Daripada ayahnya, daripada Sayyidatina Aisyah, baginda Nabi SAW menerima hadiah dan membalasnya. Nabi terima hadiah dan Nabi suka balas. Nabi tak terima hadiah, Nabi tak duduk diam. Nabi mesti balas. Okey? Itu saja pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 3 minit untuk soalan. Ada soalan? Semua faham? InsyaAllah. Masya Allah. Sorry ya, gurau-gurau sikit tadi. Malam ni terlebih makan ubat. Malam ni terlebih makan ubat. Ubat apa tu? Terlebih makan ubat. Ubat kefahaman. Tengok orang-orang komen kat saya. Ya Allah, faham cikgu. InsyaAllah Ustaz, ubat ceria. Masya Allah. Doa tidur. Tengok ada orang minta doa tidur nak buat tu. Tak pasal-pasal saya bawa kereta lagi tertidur dalam kereta. Tengok. Doa tidur. Semalam saya baca doa tidur. Lepas tu saya sendiri yang mengantuk. Orang yang saya baca tu tak mengantuk. Power betul orang tu kan. Ya Allah. Okay. Ada setengah orang tu dia minta saya baca. Saya pun baca doa tidur. Saya tiup ke mata dia.
Lala kali dia tidur, bangun pukul 7 suku baru dia bangun. Ya Allah, subuh gajah tu La ilaha illallah. Kan? Salah tiup. Saya tiup kat muka dia. Fuh. Lepas tu, saya buat macam tu. Saya buat macam tu daripada jauh. Kena kat muka dia. Ya Allah. Okey, jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita insya-Allah ya. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami dan seluruh sisi keluarga kami, wahai Allah. Bahkan dianugerahkan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan buat diri kami hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada dalam ni hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, termasuk sakit influenza, COVID-19 dan sebagainya, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Kehadirannya menjadi penyebab disembuhkan segala penyakit terhadap dirinya, termasuk rakan-rakan kami, sahabat-sahabat baik kami, dan kepada kami doakan juga kepada seluruh jemaah yang turut serta pada malam ini agar dikurniakan kesihatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, serta dikurniakan rezeki dan kekayaan yang berterusan. Di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Pemudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada hamba-Mu yang meminta kepada-Mu, wahai Allah, agar diberikan kejayaan dan keselamatan serta perlindungan kepada anaknya yang akan menyertai perlawanan tinju pada esok hari, wahai Allah. Mudah-mudahan diberikan perlindungan dan keselamatan serta penjagaan-Mu dengan sebaik-baik penjagaan, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami doakan juga doa yang khusus kepada hamba-hamba-Mu yang menjadi penyumbang setia kepada tabung GNI. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekayaan, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kejayaan di dunia dan di akhirat kelak untuk dirinya, untuk keluarganya, serta seluruh sisi keluarganya di dalam jagaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, muliakanlah kami di dunia dan muliakanlah kami di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan kami untuk dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi-mimpi kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berkat kami mempelajari dan mendengar daripada isi-isi buku daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Wahai Allah, datangkanlah pertemuan kami dengan Nabi SAW di dalam mimpi, di dalam tidur kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan semuanya amalan-amalan kebaikan kami diterima oleh-Mu dan diangkat oleh-Mu dengan sebaik-baiknya, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua, wahai Allah, termasuk yang berada di Malaysia, yang berada di Brunei Darussalam, yang berada di mana sahaja, termasuk yang berada di Sydney, Australia dan sebagainya. Mudah-mudahan kami senantiasa dalam jagaan-Mu. Mudah-mudahan negara kami sentiasa maju, dipenuhi dengan keberkatan, dipenuhi dengan keselamatan, dipenuhi dengan keamanan, termasuk kepada negara kami, negara Malaysia yang tercinta, negara Brunei Darussalam, serta negara-negara kawan-kawan kami yang berada di mana sahaja, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal aradini wa ma aqallat wa rabbas syayatini wa ma azallat kullana jaran min syarka kullihim ajma'in ay yafuta alaina ahadun aw yatwa alaina azza jawka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun anta hayyu ya qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la nawm ya hayyu ya qayyum ihdi laylana wa anim aynaynana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Untuk majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Jin An, terima kasih ibu-ibu, terima kasih semua